Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video kali ini saya akan mengajar cara-cara untuk mengira kuantiti ataupun mengira bilangan data. So saya sudah sediakan jadual yang mengandungi beberapa karakter, iaitu ada sel kosong, ada sel bernombor dengan sel berhuruf. So dekat belah kanan ni adalah soalan dia. So first kita nak kira ada berapa jumlah sel kosong pada ruangan ini. Okey. So kita akan gunakan sama dengan kira dalam bahasa Inggeris adalah count. C-O-U-N. So dekat sini ada banyak count, tapi kita kena perhatikan juga untuk sel kosong ni adalah yang sesuai kita gunakan adalah count blank. So dia kata count the number of empty cell. So kita double klik pada count blank. Kemudian pada syntax dia ada range. Range ni maksud dia adalah kawasan yang terlibat. So kawasan tu adalah dekat sini. So kita kena highlight. Tutup kurungan and then enter. So dia akan kira ada berapa jumlah sel kosong. So kalau secara mata kasar kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ada 8 sel kosong. Untuk sel bernombor pula kita akan guna sama dengan count. Count blank tak sesuai sebab itu adalah sel kosong. So kita tengok dekat sini kita ada count dengan counter. Count A. So kalau count A ni kata cell range that are not empty. Manakala kalau count dia kata cell in range that contain numbers. Mengandungi nombor. So kita nak cari nombor saja. So kita guna count. So pada syntax value ni kita highlight kawasan yang terlibat. Tutup kurungan and then enter. So ada 5 sel yang mengandungi nombor. So kita tengok 1, 2, 3, 4, 5. Macam 5A ataupun C5 ni bukan nombor, itu adalah teks. Untuk sel berisi pula sama dengan count. So yang tinggal adalah counter. Count A. A ni stand untuk all. So dia kata range that are not empty. So dia akan kira apa-apa saja objek kat dalam sel, sama ada nombor, simbol. So dia akan kira. So counter. So step yang sama juga, kita highlight semua sel yang terlibat, tutup kurungan dan tekan enter. So kalau kita tengok kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So semua jawapan kat sini betul. Untuk kira-kira yang kedua pula, so dekat sini mengandungi beberapa jenama kereta, model kereta. So kita nak kirakan, kita nak kira beberapa model yang tertentu sahaja. Sebagai contoh kita nak kira Wira. So dekat sini sama dengan count. So untuk kira-kira yang kedua ni, ini merupakan kriteria. Dia mempunyai pelbagai kriteria. So bila ada kriteria kita akan gunakan count if. Count the number that meet the given condition. So kita guna count if
Okay, so range, ini kita highlight kawasan yang terlibat. Okay, comma. So, kriteria. Kriteria ni kita nak kira wira. Okay, sebelum tu, kita kena buat double comma ataupun apostrophe. And then type wira. Okay, huruf besar atau kecil tu terpulang. Dia tiada sensitive case. Okay, type wira. And then tutup balik apostrophe. Tutup kurungan. And then tekan enter. So wira di sini ada 6. So kalau kita tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dia akan dapat 6 wira. Okay, cara yang kedua. Okay, step yang sama kita guna equal count if. Okay, highlight ke semua kawasan yang terlibat, comma. Okay, kalau tadi kita type apa yang kita nak cari, tapi untuk kali ni kita tak perlu type, kita klik saja pada sel kosong sebelah ni. Okay, and then tutup kurungan. Okay, tekan enter. Okay, apa yang dimasukkan sel kosong ni? Okay, pada sel kosong ni kita boleh type apa yang kita nak cari. Sebagai contoh, saya nak cari city. Saya type city and then saya tekan enter. So city ada 3 1, 2, 3. So saya tekan Alza. Alza ada 7. So setiap kali ada pindaan, perubahan pada sel ni, so dia akan berubah jawapan juga. Okay, andai kata, okay, ada orang selalu tanya saya, kadang-kadang Alza ada 7 tapi dia dapat 6. Sebagai contoh, okay, saya akan ubah sikit dekat Alza sini. Okay, lepas Alza ni tiba-tiba dia letak space bar. Okay, ada ruang. And then enter. So dia akan kira sebagai 6. Okay, dah secara hakikatnya kalau kita kira dengan mata kasar memang ada 7. So kat sini kena hati-hati. Pastikan lepas kita type tak ada jarak di belakangnya. Kalau sikit tak apa, kita boleh check sikit-sikit. Kalau banyak tu, itu yang susah. Okay, so saya badang balik baru dapat 7. So tuan-puan kena hati-hati bila nak menaip. Okey, kira-kira yang ketiga. Okey, so kat sini saya memang kosongkan dia punya data. Okey, kat sini saya sediakan 10 baris dengan 5 kolom, iaitu kita akan buat 50 data. So kalau kita nak buat 50 data, nak type satu ni makan masa. So kita guna formula. Yang ni kita buat dummy numbers. Sebagai latihan kita boleh buat cara ni. So kita highlight kat kawasan kosong ni. Okay, type sum dengan RAND, rand. Kita ambil rand between. Okay, range between. So dia ada dua, bottom and top. So nombor paling bawah ni kita letak sebagai letak nombor 20. Koma, nombor paling atas adalah 100. Tutup kurungan. Okay, maksud dia bila kita enter ni, dia takkan kurang daripada 20 dan takkan lebih 100. Dia punya anggaran 20 hingga 100. So bila kita highlight tadi, okay, kalau kita tekan enter, dia akan keluar satu sahaja, satu data. Tapi bila kita dah highlight, kita kena tekan control enter. So dia akan keluar untuk semua sel. So kalau rasa nak tukar, boleh tekan F9. Okay, so saya buat note sikit.
Okay, F9 kita buat update. Okay, so saya gapkan sikit. Okay, so sekarang ni kalau anda perasan, nombor dia sentiasa bergerak. So kita nak matikan nombor ni supaya dia tak bergerak. So apa kita boleh buat, kita highlight semua data dekat sini. Okay, right click, copy. Okay, right click and then copy tadi. And then right click lagi sekali tempat yang sama. Okay, paste option, kita klik pada 1, 2, 3 ni. Maksud dia value. Okay, so klik pada value. So bila kita tekan F9, nombor tu tak bergerak lagi. Okay, dia dah matikan formula yang tadilah yang kita buat. Okay, so kita buat soalan. Kirakan bilangan. Okay, tuan-puan boleh ikut ataupun nak ubah sikit dia punya data. Okay, kita nak buat 30 ke bawah. Okay, 30 hingga 60. Dan 60 ke atas. Okay, so saya border dulu. Okay. Okay, so kita nak kira bilangan. Okay, so kita buat soalan pertama dulu. Ada berapa 30 ke bawah dalam sel ini? Okay. Kalau nak kira dengan mata kasar boleh je, cuma jenuh nak cari. Macam 1, 2. Kadang tersalah tekan, so nak undo balik dah tak boleh. Okay, so kita guna cara ini. Okay, sama dengan count. Okay, count. Kat sini ada count if. Untuk soalan ni juga dia mengandungi kriteria. Okay, apa yang kita nak cari. Kalau count dan counter, count blank ni adalah general. Yang dia dah set. Kalau kita nak cari apa yang kita nak, kita kena guna count if. Okay, count if. Okay, step yang sama. Range ni kita highlight semua sel yang terlibat. Comma. Okay, so and then kriteria dia kita nak cari 30 ke bawah. So konsep dia sama juga, hidupkan double comma atau apostrophe. Okay, simbol kurang. Okay, 30. Okay, tutup balik apostrophe. Dia tak boleh mention 30 ke bawah sebab Excel dia tak faham bahasa Melayu. Dia just faham simbol. So kita letak kurang 30 and then tekan enter. So dia dah kirakan. So ada 6. Terpulang pada data tuan dan puan. Mungkin sama, mungkin tak sama. Okay. So yang 30 hingga 60 ni saya hold dulu. Sebab dia macam pening sikit. Okay, kita pergi ke 60 ke atas pula. Okay, tadi kita dah guna count if, kurang. Tapi ni ke atas ni kita just tukar simbol sahaja. Okay, step yang sama, count if. Okay, range ni kita highlight semua data. Comma. Okay, buka apostrophe. Okay, simbol lebih besar. Okay, tadi kurang. Okay, kurang belah kiri. Kalau besar dia akan guna belah kanan. Okay, lebih besar 60. So tutup balik apostrophe and then enter. Okay, dia akan dapat jawapan sebanyak 24. Kalau tuan-puan rajin, tuan boleh kira lah sendiri.
So Excel ni dia tak tipu lah. Dia nak meringankan kerja kita untuk mengira. Okay, so kita nak tengok 30 hingga 60. Okay, kalau tadi 30 dengan 60 kat atas ni, kita guna formula count if. Okay, count if. Okay, tapi untuk 30 hingga 60 ni, kita akan guna count ifs. Bila ada S ni, maksudnya ada lebih banyak kriteria. Okay, tadi kita ada satu je, 30 dan 60. Tapi untuk yang 30 dan 60 ni, kita kena cari dua situasi. First, kita nak kira 30, kemudian kita nak kira yang 60 pula. Sebab tu dia ada count ifs, ada S. Okay, kita tengok. So, kita type sama dengan count ifs. Okay. Count ifs. Okay, criteria range 1. So, kita akan buat 30 terlebih dahulu. So, bila berkaitan dengan range ni, kita highlight. Okay, kita kena highlight. Comma. Okay, kriteria 1. Apa dia? Okay, buka apostrophe. Simbol besar sama dengan 30. Okey, kalau tadi kita tak letak sama dengan, baik yang sebelum, baik yang selepas. Sebab apa? Bila ada sama dengan ni, dia akan kira nombor yang kita nak cari ni. Kalau kita tak letak sama dengan, dia akan start daripada 31. Bila ada sama dengan ni, dia akan ambil 30. Start dengan 30. Okey, comma. Okey, so range yang kedua, highlight tempat yang sama. Sebab memang tu je kawasan dia. Comma, and then apostrophe kurang sama dengan 60. So, tutup kurungan. So, untuk situasi count ifs ni, dia akan kirakan dahulu lebih besar sama dengan 30. Kemudian dia akan kira 30, kurang sama dengan 60. So, baru dia akan dapat jumlah. Okay, and then tekan enter. So, dapat jawapan 20. So, kalau kita nak tahu betul atau tak, yang pertama kita boleh check satu persatu. Cara kedua, kita boleh check, okay, kita highlight 3 kotak ni, and then kita tengok sum dekat bawah. So, dia kata 50. Okay, kita nak tengok betul ke 50. So, kita highlight semua kotak ni. Okay, so dekat count dia ada 50. So, ada 50 data. So, bila kita campur 3 perkara ni, dia akan dapat 50 data juga. Itu saja. Sekian, terima kasih.